Selamat sejahtera kepada Ismail, Warazani, dan kawan-kawan. Hari ini saya dan kawan-kawan akan bincang tentang peristiwa bulan 9 hari 11 kesannya terhadap Islamophobia. Saya ingin memulakan membicarakan tentang bilakah serangan terjadi. Serangan bulan 9-11 dilakukan pada hari Selasa 11 September 2001. Serangan pertama berlaku pada pukul 8.46 pagi. Serangan kedua pada pukul 9.30 pagi. Serangan ketiga pada pukul 9.37 pagi. Serangan terakhir pada pukul 10.03 pagi. Seterusnya, siapa yang terlibat? 19 orang pengganas Al-Qaeda, 15 orang warga negara Arab Saudi, 2 dari United Arab Emirates, 1 dari Lebanon, dan 1 dari Egypt. Osama bin Laden yang adalah pengasas pertubuhan jihad Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas serangan 11 September. Oleh itu, mengapakan serangan bulan 9 hari 11 menjadi pengisytiharan Osama bin Laden tentang perang suci terhadap Amerika Syarikat dan Fatwa 1998 yang didatangi oleh bin Laden dan lain-lain menyuruhkan pembunuhan orang Amerika dilihat oleh penyiasat sebagai bukti motivasinya. November 2002, surat untuk Amerika. Pada tahun 2004, bin Laden mendakwa bahawa idea untuk menghancurkan menara pertama kali muncul kebenarannya tahun 1982 ketika dia menyaksikan penggeboman Israel terhadap bangunan Baqarah Askeri bertingkat semasa Perang Lebanon 1982. Beberapa penganalisis termasuk Mershamiu dan Walt juga mendakwa bahawa sokongan Amerika Syarikat terhadap Israel adalah satu motif serangan. Apa yang terjadi di peristiwa bulan 9 hari 11? Pada 11 September 2001, 4 seri serangan berani mati yang teratur oleh Al-Qaeda ke atas Amerika Syarikat. 19 orang pengganas Al-Qaeda merampas 4 pesawat jet penumpang. Menurut laporan tim investigasi 991, sekitar 3,000 jiwa tewas dalam serangan ini. Lokasi yang terlibat di peristiwa bulan 9 hari 11 seperti bawah. World Trade Center di Bandar Raya New York. Pada pagi itu, para pengganas itu sengaja menghempaskan 2 pesawat ke arah menara berkebar World Trade Center di Bandar Raya New York, sekaligus mengorbankan nyawa semua penumpang dan kebanyakan pekerja dalam bangunan terbabit. Kedua-dua menara runtuh dalam masa 1 jam dan 42 minit, menyebabkan bangunan berdekatan turut musnah atau mengalami kerosakan. Bangunan Pentagon di Arlington, Virginia di Washington DC. Mereka juga menghempaskan pesawat ketiga ke arah bangunan Pentagon di Arlington, Virginia di Washington DC. Kawasan berdekatan pekan Shanksville di negara Pennsylvania. Kapal terbang yang keempat pulang terhempas di kawasan berdekatan pekan Shanksville di negara Pennsylvania. Beberapa penerbang dan kaki tangannya cuba merampas semula kapal terbang itu yang dihalalkan oleh pengganas ke arah Washington DC untuk menyasar bangunan Capitol atau Rumah Putih. Itu saja dari saya. Adi akan bersambung slide seterusnya. Selamat datang kepada semua. Nama saya Adi dari kumpulan 26 akan bersambung apa yang berlaku pada 11 September. Dugaan langsung jatuh ke arah Al-Qaeda. Ketuanya Osama bin Laden mula-mula menafikan bahawa dia tidak terlibat. Tetapi pada tahun 2004, akhirnya beliau mengakui bertanggungjawab mendalangi serangan tersebut. Amerika Syarikat bertindak balas terhadap kejadian ini dengan melancarkan perang terhadap keganasan, menyerang Afghanistan untuk menjatuhkan kumpulan-kumpulan Taliban yang melindungi ahli-ahli Al-Qaeda serta mengubah Akta Patriot Amerika Syarikat. Banyak lagi negara lain yang turut mengukuhkan perundangan anti perganasan serta menambah kuasa penguatkuasa undang-undang. Beberapa bursa saham Amerika ditutup sepanjang minggu selepas serangan, kemudian mencatatkan kerugian teruk sebanyak sahaja membuka semula, terutamanya industri. Sekarang, saya akan membincangkan sebab-sebab Islam ditakuti selepas peristiwa 9/11. Nombor 1, media maklumat salah secara aktif mempromosikan Islamofobia. Promosi Islamofobia menimbulkan prasangka dan diskriminasi di kalangan penduduk umum. Prasangka merugikan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Prasangka yang digabungkan dengan tindakan terang-terang telah meningkat ke tahap diskriminasi dan mewujudkan persekitaran berbahaya bagi mangsanya. Sekarang saya akan pas slide semua kepada kawan saya Min untuk meneruskan presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih kawan saya dan selamat sejahtera cikgu dan kawan-kawan. Saya akan meneruskan soalan yang kedua. Liputan media yang menggambarkan umat Islam sebagai pengganas atau pelampau. Orang Islam telah dikaitkan dengan rasa takut dan ia dapat menjadi alasan untuk mengambil langkah-langkah dangsa
keselamatan nasional yang berprasangka buruk. Setelah peristiwa bulan 9, hari 11, serangan keganasan yang dilakukan atas nama Islam telah menimbulkan ketakutan dan kegelisahan terhadap umat Islam dan memupuk persepsi pendatang sebagai ancaman kepada masyarakat barat dan orang ramai. Ketiga ialah media di US tidak dilaporkan fakta mengenai perang di Iraq. Ia tidak melaporkan setiap sisi cerita kerana seperti buku sejarah kita tidak perlu ada. Selain itu, laporan palsu mereka menenangkan kebincangan dan kemarahan perkauman ini terhadap orang Islam akan terus memberi semangat kepada perang yang tidak adil. Keempat, orang yang menunjukkan pasangan peribadi terhadap umat Islam tidak negatif terhadap agama secara umum. Seperti orang Amerika mengatakan bahawa mereka kekurang-kurangnya sedikit berangsakan terhadap umat Islam, menyatakan pendapat yang baik tentang agama Yahudi. Yang kelima, kebaikan umat Islam di seluruh dunia tidak menggigitkan kedamaian dan tidak menerima agama lain selain agama mereka. Seterusnya tadi ialah stereotip negara Islam dan bagaimana mereka diperlakukan selepas peristiwa bulan 9 hari 11. Yang pertama, selepas peristiwa bulan 11 hari 11, baju kurung atau hijab yang dihiasi dengan indah menjadi sasaran sedang kebincangan. Contohnya, wanita muslim di pasar bersembunyi di rumah mereka untuk menghindari gangguan dan keganasan. Yang kedua, orang Amerika terus melakukan stereotip dan membenci orang Islam, pandangan atau pendapat yang menyerupai agama Islam. Contohnya, orang Amerika mengalihkan ketakutan dan kebencian mereka kepada sesiapa yang menyerupai wajah-wajah yang beragama Islam. Yang ketiga, media hanya memicu kebencian yang dirasakan orang Amerika terhadap semua orang Arab. Contohnya, rakyat Iraq boleh digambarkan sebagai tidak berius, tidak menyukur kerana tidak menghargai urusan barat untuk menolong mereka. Yang akhirnya, ramai orang Islam melaporkan bahawa mereka tidak dihormati oleh rakyat di barat. Contohnya secara khusus 52% orang Amerika dan 48% orang Kanada mengatakan barat tidak menghormati masyarakat Islam.